Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Deka Dewi. Hari ini saya di sini untuk membentangkan subjek DTP 501 iaitu Etika Perniagaan. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terutamanya Vedharubini Balakrishnan, yang kedua Sudarshini Alan Selvan, yang ketiga Nandini Kalimutu, yang keempat saya Durga Dewi Velan. Seperti yang kita tahu, Malaysia kaya dengan industri-industrinya yang menjana ekonomi negara. Dalam setiap industri terdapat beratus-ratus syarikat yang sentiasa menunggu untuk mendapat peluang untuk mencapai kejayaan dalam kalangan pesaing. Dalam pada itu, sesebuah syarikat terdiri daripada pelbagai jenis jabatan. Jabatan-jabatan ini mempunyai fungsinya yang tertentu dan bekerja berdasarkan skop kerja jabatan mereka. Sebagai contoh, jabatan sumber manusia, jabatan pemasaran, jabatan kewangan dan sebagainya. Setiap jabatan ini memainkan peranan yang amat penting dalam sesebuah organisasi. Setiap jabatan mempunyai protokol dan tata kelakuannya yang mesti dipatuhi oleh semua pekerja. So, dalam proses menjalankan tugas harian akan muncul pelbagai isu, dilema dan konflik yang boleh menjumbang kepada faktor etika bekerja. Seseorang pekerja harus mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah atau dilema di tempat kerja dengan mengikut peraturan dan tata kelakuan yang sedia ada pada jabatan tersebut walaupun pengaturannya agak rumit dipatuhi. Sebagai contoh, Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan yang lebih kerap dikenali sebagai R&D turut menghadapi situasi dilema etika dalam aspek kualiti, kebolehpercayaan, keselamatan dan jaminan produk yang dicipta. Untuk penyelidikan kami memilih syarikat Nestle. So, Nestle merupakan syarikat yang paling awal di Malaysia dalam industri makanan. Nestle bermula di Malaysia pada tahun 1912 sebagai syarikat pembuatan susu pekat di Penang. Dalam sekelip mata, kita boleh melihat jenama Nestle di merata tempat, bukan sahaja di Malaysia tetapi tahap kemajuan di seluruh dunia. Pada masa permulaan, Nestle hanya mempunyai sejenis produk sahaja, sekarang mempunyai lebih daripada 500 produk halal yang dipasarkan. Beberapa contoh yang paling umum ialah Maggi, Milo, Lactogen, Nan dan lain-lain. Okey, di sini boleh nampak beberapa contoh gambar iaitu Milo, Maggi, Lactogen. Kemajuan Nestle boleh diukur bukan sahaja daripada pelbagai kategori produk makanan dan minuman tetapi daripada pelbagai jenis anugerah yang diberikan kepada Nestle. Antaranya ialah yang pertama, Malaysia's 100 Leading Graduate Employers Awards M100 pada tahun 2021, dan kedua, Graduate Brand Awards pada tahun 2021 juga, yang tu Most Preferred Employer for FMCG kategori, dan ketiga, The H Billion Ringgit Club BRC pada tahun 2021 juga, iaitu Market Capitalization above 1 billion. So, di sini saya ingin memberi sedikit maklumat tentang pencapaian pendapatan jualan Nestle, iaitu gergasi korporat ini telah mencapai pendapatan jualan sebanyak 5.4 juta pada tahun 2020, 5.7 juta pada tahun 2021 dan 6.6 juta pada tahun 2022. Oleh itu, pencapaian ini hasil daripada keberkesanan oleh setiap jabatan di Nestle, termasuklah Jabatan Sumber Manusia, Kewangan, Rantaian Bekalan, Penyelidikan dan Pembangunan, Pembuatan dan lain-lain lagi. Kesemua jabatan ini haruslah bekerjasama dan mesti cemerlang dalam bidang kepakaran masing-masing untuk mengekalkan posisi mereka. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang isu kajian dan cadangan penyelesaian. So, pada pertama sekali, Nestle mempunyai salah satu jabatan penyelidikan dan pembangunan yang terbesar di Malaysia. Misi jabatan penyelidikan mereka ialah menyampaikan produk dan servis yang terunggul kepada semua dengan inovasi yang dinamik, pada masa yang sama menikmati kualiti hidup yang lebih bagus. Fungsi jabatan penyelidikan dan pembangunan ini ialah untuk membuat kajian penyelidikan dan inovasi produk baru. Sebagai syarikat yang mencipta produk makanan dan minuman, ketepatan keselamatan dan tahap kualiti harus dikekalkan dan sentiasa diperiksa. Pada waktu yang sama,
Untuk mencapai kelebihan daya saing dalam pasaran, setiap syarikat akan mencuba sedaya upaya untuk mengekalkan posisi tinggi dalam pasaran. Hal ini tercetus apabila terdapatnya saingan yang hebat dalam pasaran untuk kategori tersebut. Keadaan ini boleh dilihat daripada ratusan produk makanan dalam pasaran hari ini. Antara beberapa contohnya ialah Similac, Snow, Wiko dan lain-lain. Inovasi produk makanan dirangkumi senarai besar penyelidikan dan ujian. Hal ini akan menyumbang kepada unsur pemalsuan data ujian penyelidikan. Dengan ini, produk itu akan mendapat prospek yang lebih tinggi. Hal ini akan membuka peluang daya saing yang amat kukuh. Dalam konteks yang sama, aspek kualiti harus diutamakan disebabkan produk ini tidak harus membawa sebarang penjejasan kepada kesihatan penggunaannya. Selain itu, daripada apabila kualiti dan mutu produk dinaiktarafkan, kos perbelanjaan untuk ujian dan kajian atas produk tersebut akan turut menaik. Akibatnya, daripada peruntukan sumber yang terhad, ujian dan kajian ini akan diabaikan. Oleh sebab itu, etika kerja yang kurang tertib akan digunakan. Sebagai contoh, proses dan prosedur kajian kurang tepat atau peralatan yang kurang tepat akan digunakan untuk menjalankan ujian atas inovasi produk baru. Keadaan ini bukan saja akan memberi keputusan ujian yang kurang tepat, tetapi sebarang kesan sampingan produk tersebut tidak akan diketahui. Untuk membentuk isu seperti ini, produk baru yang direka cipta oleh jabatan ini haruslah dihantar untuk ujian di makmal lain untuk mendapatkan keputusan yang boleh digunakan untuk perbandingan. So, keputusan ini produk makanan akan merangkumi kadar gula, jenis mineral, peratus tenaga dalam produk tersebut. Perbandingan ini mampu meningkatkan ketepatan ujian atas produk tersebut. Sebelum mengeluarkan kepada pasaran, dalam pada itu, ada juga strategi yang boleh digunakan untuk masalah tingkah laku. Pemalsuan data. Setiap rekod data haruslah dibaca dan disimak oleh seberapa pengurus jabatan tersebut. Tambahan pula, rekod ini haruslah dibentangkan dalam mesyuarat pelancaran produk baru. Dengan semakan daripada beberapa orang, kesalahan atau pemalsuan data boleh dikenal dalam di sini boleh dibetulkan. Perbentangan sesuatu produk baru akan membangkitkan pelbagai soalan dan penjelasan daripada semua pihak yang terdiri daripada jurutera ahli kimia, pemegang saham dan sebagainya. Dalam topik yang sama, terdapat juga langkah lain yang boleh diikuti untuk isu dilema ini. Sebagai contoh adalah produk yang dikeluarkan dalam pasaran haruslah melalui beberapa ujian dan proses pensijilan daripada badan-badan kerajaan seperti Food and Drug Administration, iaitu FDA punya full form. Salam sejahtera, nama saya Nantini. Hari ini saya akan menerangkan tentang isu tingkah laku dalam aspek kebolehpercayaan produk dan jaminan yang diberi. Hal ini wujud akibat daripada penukaran beberapa aspek untuk penyimatan kos. Salah satu contohnya ialah penukaran pakej produk tersebut. Apabila sesuatu produk mempunyai modifikasi, pakej sudah tentu produk tersebut akan mempunyai peningkatan harga. Konsumer yang sudah biasa dengan pakej lama akan mengambil masa ataupun menukar kepada jenama lain dalam kategori produk yang sama. Tambahan pula, beberapa produk akan dihenti tanpa sebarang pengumuman. Hal ini merumitkan konsumer untuk mencari produk yang sama ataupun hampir sama. Oleh sebab itu, kebolehpercayaan produk itu amat mustahak sebab produk jenis ini bukannya sekali guna atau dikenali sebagai use and throw, tetapi akan digunakan untuk masa yang agak lama. Sementara itu, penggunaan yang pernah menikmati produk ini digelar sebagai kebolehpercayaan produk tersebut, tetapi aspek kekalan kebolehpercayaan ini ialah hal yang disoalkan. Sebagai contoh, label dan promosi produk haruslah menepati taraf produk tersebut. Jika peratusan kebolehpercayaan ini menurun, maka produk tersebut tidak boleh mencapai pasaran dihendaki. Untuk mengekalkan aspek reliability, pakej produk haruslah ditukarkan secara berperingkat dan harus mempromosi
penukaran atau pemberhentian produk sebelum ini. Selain itu, jabatan ini turut bertanggungjawab untuk buat tinjauan atau produk tersebut. Pemberian sampel percuma boleh menyumbang kebolehpercayaan produk tersebut dan pada masa yang sama meningkatkan penukaran pakej dan perasa produk tersebut. Akhirnya, isu seterusnya ialah keselamatan produk. Kandungan vitamin dan nutrien dalam produk makanan adalah sensitif dan kesannya berbeza kepada setiap manusia. Sebagai contohnya, sebahagian populasi akan menjadi tindakan balas alahan, iaitu allergic reaction. Faktor ini tidak diambil kira disebabkan oleh minoriti dengan masalah ini. Tetapi masalah ini mampu memberikan kesan jangka masa yang lebih panjang. Pengguna akan melihat tarik luput dan cop alal. Dengan berbuat begini, perspektif pengguna adalah tidak akan membazir masa untuk melihat bahan dalam produk tersebut. Hal ini berlaku sebab kebersihan diri makmal dan cara pengendalian produk ataupun sampel. Masalah ini juga berlaku kerana tidak memakai kelengkapan perlindungan sebagai pelindung muka, sarung tangan. Tangan dan rambut manusia mempunyai kuman dan bakteria yang tidak boleh dilihat daripada mata yang kasar. Kita semua tahu, bakteria dan kuman akan mewujudkan kontaminasi, kerosakan dan merosakkan produk tersebut. Oleh sebab itu, mempunyai beberapa langkah untuk mengendalikan isu ini. Produk yang mempunyai bahan yang ada risiko alahan harus diberikan amaran ataupun sijil jaminan, iaitu safe to consume ataupun no harmful effects. Mencetak label dengan bahan-bahan sensitif yang mampu membawa alergi. Seterusnya, pelantikan pemeriksa luaran, iaitu quality control untuk memastikan aspek keselamatan produk. Pengawasan melalui CCTV untuk memastikan semua pekerja memakai alatan perlindungan dan mengikut Code of Conduct, iaitu peraturan yang sedia ada. Menjamin tiada faktor luaran yang mempengaruhi uji kaji dan eksperimen yang dijalankan. Contohnya, udara yang tercemar, kontaminasi dan sebagainya. Kesimpulannya, setiap jabatan dalam sesebuah syarikat memegang tanggungjawab yang besar dari cetusan idea kepada kelahiran produk tersebut. Jabatan penyelidikan dan pembangunan memainkan peranan penting disebabkan oleh peringkat pertama setiap idea dan uji kaji bermula di jabatan ini. Terdapat penyelesaian yang dibincangkan bukan setakat usaha seorang sahaja, malah satu jabatan haruslah bekerjasama untuk mengelakkan etika dilema ini tidak berlaku atau diulang. Hal yang perlu diingati ialah sentiasa berfikir sebagai konsumer. Oleh itu, setiap keputusan yang diambil turut menjadi lebih ikhlas dan adil untuk mengelakkan sebarang kekecewaan dan kecuaian. Pada masa yang sama, langkah-langkah ini mampu mengurangkan isu etika dilema dalam jabatan penyelidikan dan pembangunan. Sekian, terima kasih.